Informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Kejayaan negara pada hari ini adalah hasil muafakat serta usaha perjuangan kita secara berterusan bagi melihat sebuah negara bangsa yang berdaulat, sejahtera dan maju. Nilai jati diri yang tersemat kukuh di jiwa menjadi tunjang kekuatan kita bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan negara tercinta. Suasana keharmonian, kesetiaan dan perpaduan dalam keluarga Malaysia yang dipamerkan membuktikan betapa kita perlu mengukuhkan semangat patriotisme daripada diganggu pelbagai anasir dari dalam maupun luar. Oleh itu adalah penting untuk kita terus menyuburkan semangat cintakan negara selaras dengan prinsip-prinsip rukun negara yang telah sebati dalam jiwa sanubari. Hormatilah prinsip yang berjaya menyatupadukan kita semua sebagai sebuah keluarga untuk saling bantu-membantu dan melindungi antara satu sama lain. Demi tanah air, demi anak bangsa, ayuh keluarga Malaysia. Bersama-samalah kita menyemarakkan lagi sambutan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, bangunan pejabat, bangunan perniagaan, bahkan di kenderaan kita. Sematkan di hati dengan semangat patriotisme untuk mempertingkatkan lagi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara tercinta demi keluarga. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Merdeka, merdeka, merdeka. Sistem aplikasi e-Pusara memudahkan pencarian lot-lot perkuburan bagi waris yang mahu menziarahi pusara ahli keluarga. Itu antara bahan yang disediakan dari Kompleks Islam Putrajaya. Dan untuk laporan penuh, terus saja bersama Nur Azlinah Nordin di sana. Tapi sebelum itu, kami bawakan dulu kabar gembira ini. Seramai 50 pelajar berjaya menamatkan pengajian di Pondok Moden Al-Baqirah PMA dan Ma'lim Al-Sunan Li Dirasati Al-Sunnah Al-Nabawiyah MSN milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bagi sesi 2022. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, ini membuktikan graduan pondok juga mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dan mampu menjadi modal insan yang cemerlang. Graduan pondok moden ini turut mengisi tempat-tempat di institusi pengajian tempatan seperti Darul Quran JAKIM dan Universiti Islam Antarabangsa UIAM meliputi bidang pengajian fiqh dan usuluddin, undang-undang, muamalat, pengurusan halal dan bahasa Arab.
Menurutnya, ada juga graduan pondok yang berjaya melanjutkan pelajaran hingga ke luar negara seperti Arab Saudi, Jordan, Maghribi dan Mesir. Beliau merasmikan Majlis Haflu Al-Taqarruj kali ketiga di ibu negara. Menurut Datuk Idris lagi, pondok yang telah dibiaya sepenuhnya oleh MAWIP menggunakan wang zakat fisabilillah atau zakat pendidikan ini diharap mampu menjadi saham akhirat kepada para penyumbang. Saudara, pernahkah saudara berdepan kesukaran untuk mencari lokasi pusara ahli keluarga yang ingin diziarahi? Bagi mengelak masalah ini, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi mengambil inisiatif menjadi perintis pembangunan aplikasi e-Pusara khusus untuk pencarian lot kubur yang lebih sistematik. Ikuti laporan disediakan wartawan JAKIM, Alisa Yusra. Dibangunkan pada 2012, aplikasi ini kini boleh diakses di laman sesawang rasmi Jawi. Namun setakat ini, sistem e-Pusara hanya boleh diguna pakai di tanah-tanah perkuburan terpilih di sekitar Kuala Lumpur. Sistem ini mempunyai data lot-lot kubur mulai tahun 1980 dan waris boleh membuat semakan pusara seawal 30 hari selepas pengkebumian. Responnya positif lah. Kita kata begitu sebab apa yang kita lakukan ini selari dengan kehendak ataupun arus kemajuan teknologi pendigitalan kini waktu ini kan. Jadi sebab itulah dia selari, jadi ramai orang pun dah guna handphone. Jadi dengan handphone kita boleh terus cari lokasi tanah perkuburan. Jadi benda ini adalah satu benda yang diterima sebagai satu benda yang baik dan menceriakanlah pengguna-pengguna internet ini untuk mencari lokasi tanah perkuburan yang mereka ingin temukan. Waris boleh mengenal pasti lot pusara yang ingin diziarahi dengan hanya memasukkan maklumat seperti nama si mati atau kad pengenalan. Waris-waris lebih senang untuk mendapatkan kubur keluarga mereka lah. Selain itu, selain daripada memudahkan waris juga, pihak pengurusan dapat mendapatkan jumlah rekod dengan mudah lah, rekod kemasukan jenazah setiap bulan. Budaya inovatif dan kreatif ini menjadi agenda utama Jawi ke arah peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Projek perintis ini boleh dijadikan contoh bagi pengurusan pusara di tanah perkuburan seluruh negara. Dengan sistem e-Pusara kini telah memudahkan banyak orang untuk mencari tapak pusara ahli keluarga masing-masing. Sebelum ini kita menghadapi kesukaran untuk mencari tapak pusara dan kubur keluarga masing-masing oleh kerana sistem yang tidak teratur. Kini semuanya lebih sistematik dan menjimatkan banyak masa. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Prihatin dengan keadaan bangsa yang menjadi penghuni kem pelarian di Yaman, Badan Bukan Kerajaan NGO Muslim Care Malaysia menyalurkan bantuan sejumlah RM1.5 juta kepada 4 kem pelarian. Menurut Presidennya Zulkifli Wahijan, ini merupakan kali kedua Muslim Care turun padang menghantar sendiri bantuan ke negara Arab termiskin itu setelah misi kali pertama pada tahun 2017 berjaya. Katanya 4 kem yang dikunjungi di dalam misi 10 hari ini adalah Kem Madudah, Jawal Nasim Syarikah, Al-Jumailan dan Top Syargi di bahagian timur dan selatan Yaman. Sama-sama berganding bahu untuk membantu menyampaikan amanah tuan-tuan di segenap segi, iaitu antara yang kita buat misi ialah dengan bantuan daging segar. Kedua, kita bagi beg makanan. Ketiga, kita bagi Al-Quran. Dan keempat, kita akan berikan mereka bekal air bersih dan juga tong-tong untuk mereka simpan air bersih di kem-kem pelarian di Yaman ini. Inilah nasib pelarian Yaman, tapi insyaAllah dengan sedikit bantuan ini dapat meringankan beban mereka dan mudah-mudahan dapat kita terus berkhidmat kepada ummah di seluruh dunia bersama Muslim Care Malaysia Bantuan Kemanusiaan Merantasi Sempadan.
Menerusi misi kemanusiaan berserta dana akikah dan infak yang diamanahkan oleh rakyat Malaysia, sejumlah 1,300 keluarga pelarian di kem ini dapat menikmati daging segar serta bantuan barangan makanan. بذل المزيد من الدعم بحيث والنازحين يقطنون في هذه المحافظة بمعدل 3 مليون نازح، فالاحتياج كبير والمتضررين كثيرين. فنكرر شكرنا وتقديرنا للشعب الماليزي ولمنظمة مسلم كير ولفريق مسلم كير الذي شرفنا بحضوره إلى هذه المحافظة وجزاهم الله خير. Thank you Malaysia. Thank you Malaysia. Laporan itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bersama Berita Wilayah untuk lebih banyak paparan berita negeri-negeri. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Nur Azalina untuk perkembangan JAKIM di Putrajaya. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur berhubung Perhimpunan Mana Kapal Tempur Pesisir LCS tertuduh Amir Hariri Abdul Hadi yang merupakan Setiausaha Agung Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Fardiana Haryanti Ahmad Razali. Mengikut pertuduhan, dia didakwa selaku penganjur telah gagal memberitahu pegawai polis daerah Dang Wangi 5 hari sebelum mengadakan perhimpunan di hadapan Kompleks Sogo Jalan Tuanku Abdul Rahman pada 2 petang 14 Ogos lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 9-5 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM10,000 jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 3 November depan bagi sebutan semula kes. Aksi Liga Premier Johor Darul Takzim JDT 2 kembali merampas kedudukan teratas daripada Kelantan FC selepas menewaskan pasukan tercorot skuad projek FAM MSN 2-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Skuad kendala Mariano Raul Echeverria itu hanya memerlukan 4 minit untuk merobek gawang tuan rumah apabila pemain tengah import Levi Madinda melepaskan sepakan kencang dari luar kotak penalti. Bersambung babak kedua, JDT 2 terus mengasah kubu skuad projek FAM MSN dan berjaya melebarkan kedudukan menerusi pemain kebangsaan Junior Estel sekaligus mengesahkan 3 mata berharga buat pasukannya. JDT 2 kini terikat 36 mata dengan Kelantan namun merampas status pendahulu menerusi perbezaan jaringan tatkala saingan musim ini masih berbagi 2 perlawanan. Skuad projek FAM MSN pula kekal di tangga terbawah Liga dengan 5 mata. Harga tiket perlawanan akhir Piala FA 2022 antara Terengganu FC TFC dan Johor Darul Takzim JDT kekal. Ia diumumkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Pertembungan yang dijangka sengit ini akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil 10 September ini. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Stuart Ramaligan berkata, senarai harga tiket perlawanan berkenaan dikekalkan seperti aksi final tahun lepas bermula dari RM50 hingga RM150, manakala satu kategori baharu VIP Grandstand berharga RM200. Badan Pentadbir Bola Sepak itu turut mengumumkan sebanyak 78,000 tiket disediakan bagi perlawanan akhir tersebut dan urusan penjualan tiket diserahkan kepada setiap kelab untuk penyokong masing-masing. Maklumat lanjut untuk mengenai proses jualan tiket kepada penyokong akan dimaklumkan oleh pihak TFC dan JDT dalam masa terdekat. Saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Tumpuan berita hari ini ialah berkaitan usaha menambah baik program Sarawak Malaysia My Second Home. Perinciannya kita terus saja bersama Vanessa Marin di sana. V, silakan. Ya, Tika. Kerajaan Sarawak telah meluluskan 3 keperluan baharu bagi menambah baik keperluan dan peraturan program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H bagi memastikan program tersebut terus memberi manfaat kepada Sarawak. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, perkara tersebut telah diluluskan dalam mesyuarat Kabinet Negeri Sarawak semalam dan akan berkuat kuasa mulai 1 September ini.
Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan 3 keperluan yang perlu dipatuhi oleh pemohon program ialah pertama, pembukaan wajib akaun simpanan tetap dengan mana-mana bank tempatan di Sarawak dengan jumlah RM150,000 bagi pemohon individu dan RM300,000 bagi pasangan. Bukti dana pencen dan dana pendapatan luar negara juga diperlukan sebagai bukti kemampuan kewangan untuk menyara kehidupan ketika berada di Sarawak. Beliau menambah, keperluan kedua ialah pemegang PAS SMM2H perlu tinggal di Sarawak selama 30 hari minimum setahun sebagai salah satu syarat untuk pertimbangan lanjutan atau pembaharuan visa. In addition to that, participants of SMM2H are allowed to work, be employed or involved in active investment and business during participation duration of this program, subject to the following terms and conditions, whereby there must be professionals, there must be investors, and also subject to approval from the state government of Sarawak. The previous, before this, applicants are not allowed to work in Sarawak. Now we have slightly opened the rules. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching. SMM2H mula diperkenalkan di Sarawak pada 2007 dan sehingga 2020 sebanyak 1,306 peserta direkodkan dalam program tersebut. Pada September 2020, program tersebut telah dikaji semula dan bagi tahun 2020, 2021 dan 2022 sebanyak 209 permohonan diterima dengan permohonan tertinggi diterima dari negara Amerika Syarikat, diikuti United Kingdom, Singapura, Jepun, Hong Kong dan China. Sementara itu, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan berharap untuk melihat lebih banyak penerbitan buku dan aktiviti penyelidikan mengenai kebijaksanaan penduduk tempatan dan budaya rakyat berkaitan pendukunan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata dapatan penyelidikan berkenaan dan penerbitannya juga harus boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian pada makan malam dan perasmian persidangan antarabangsa untuk penyelidikan akademik mengenai perdukunan di Muzium Budaya Borneo, Kuching malam tadi. Menurutnya, aktiviti perdukunan masih diamalkan oleh kumpulan etnik di Sarawak. Justru penganjuran persidangan sedemikian adalah tepat pada masanya untuk diadakan di negeri ini. Ia sekaligus diharap dapat membantu kementerian dalam usaha mempercepat pendokumentasian amalan nenek moyang dan tradisi kumpulan etnik berkaitan aktiviti itu. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim turut merasmikan pameran perdukunan perjalanan kerohanian. Pameran itu menampilkan 5 tema utama yang memberi gambaran tentang kehidupan seorang dukun. Seterusnya, konsert Bintang P. Ramlee 2022 peringkat negeri Sarawak yang bakal menemui peminatnya pada malam esok di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Untuk mengetahui persiapan terkini, kita terus bersama Firdaus Arashi Idris di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa di studio Kuching. Bersama saya berita langsung dari Auditorium P. Ramlee Kuching untuk acara penuh ataupun raptai penuh yang akan berlangsung malam ini bagi konsert Bintang P. Ramlee peringkat negeri berlangsung pada malam esok. Dan untuk pengetahuan umum, kali terakhir Bintang P. Ramlee pernah dibuat pada 2018, iaitu sebelum pandemik dia bermula. Dan untuk maklumat lanjut mengenai pengisian untuk malam esok, bersama saya sekarang adalah penolong pengarah seksyen TV, iaitu Encik Saiful Adini. Selamat petang. Selamat petang, terima kasih. Boleh kongsikan pengisian untuk program malam esok selain pada raptai penuh diadakan malam ini? Okey, perjalanan dari awal untuk pertandingan Bintang P. Ramlee dan juga Wanita Era P. Ramlee tahun 2022 ni. Kalau kita lihat, kita telah membuat uji bakat untuk pertandingan Bintang P. Ramlee dan Wanita Era P. Ramlee ini bermula Jun lepas, Jun dan Julai. Kita telah membuat uji bakat di seluruh negeri Sarawak dan 6 yang terbaik, 6 pasangan yang terbaik, keseluruhannya 12 orang. Jadi 6 pasangan yang terbaik kita telah bawa ke peringkat negeri, peringkat akhir negeri insya-Allah, yang akan diadakan malam besok di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Jadi untuk pertandingan akhir Bintang P. Ramlee dan Wanita Era P. Ramlee 2022 ni, kita telah membuat persiapan sejak Ahad lepas untuk pertandingan ini. Kita telah persiapkan di dalam auditorium
Jabatan P. Ramlee sejak Ahad, dan kita telah memulakan latihan sejak hari Selasa, sejak hari Isnin hinggalah ke hari ini, itu malam nanti insya-Allah bermula jam 8.30 kita akan adakan raptai penuh untuk pertandingan bintang P. Ramlee dan juga wanita era P. Ramlee 2022 peringkat negeri Sarawak. Selain menampilkan pertandingan untuk 12 finalis ini, apa lagi acara sampingan diadakan? Kita ada menyediakan gerai-gerai makanan dan juga minuman untuk memudahkan penonton yang akan hadir, mungkin nak makan ataupun minum semasa ataupun sebelum pertandingan diadakan. Kita ada sediakan gerai. Jadi untuk memeriahkan lagi pertandingan akhir bintang P. Ramlee dan wanita era P. Ramlee 2022 peringkat negeri Sarawak, kita tampilkan juga artis jemputan kita malam esok, itu Bob dan juga Farhan untuk hiburan selingan, dan juga untuk penonton yang setia datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut, kita juga sediakan hadiah untuk cabutan tiket bertuah malam esok. Jadi untuk tiket ni bagi penonton yang ingin hadir ke auditorium P. Ramlee RTM Kuching, anda boleh dapatkan tiket tersebut ataupun pas masuk tersebut di pintu masuk auditorium seawal jam 6 petang. Kita dah edarkan jam 6 petang tiket tersebut, cuma boleh didapati di pintu masuk saja. Kita tak edarkan terlebih dahulu, tak edarkan awal. Jadi kita edarkan semasa penonton nak masuk ke dalam auditorium. Dan bagi mereka yang hendak menonton secara langsung, boleh datang ke auditorium? Okey, bagi anda yang berkaitan dengan Bandaraya Kuching, anda boleh datang ke auditorium. Jadi meskipun tempat duduk adalah terhad, anda boleh datang awal. Dan dua lagi pilihan yang anda boleh buat ialah menonton melalui media sosial, itu Facebook RTM Sarawak. Kita akan buat siaran langsung menerusi Facebook, dan juga kita akan siarkan secara langsung menerusi Sarawak FM bermula 8.30 malam besok untuk siaran di seluruh negeri Sarawak. Okey, terima kasih Encik Saiful. Dan bagi mereka yang masih ataupun berminat untuk menonton pertandingan konsert P. Ramlee untuk malam esok, boleh juga datang ke sini secara fizikal, maupun seperti yang dimaklumkan tadi, boleh melihat melalui dalam talian menerusi Facebook Sarawak FM dan juga menerusi saluran radio kami. Dan pertandingan untuk malam esok akan menampilkan 12 peserta akhir dengan hadiah wang tunai sehingga RM42,000. Untuk itu kita kembali bersama Vanessa di studio Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Kita ke perkembangan seterusnya. Inisiatif Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas memperkenal program asnaf berdikari kemas di Lawas melalui aktiviti keusahawanan berupaya meningkatkan taraf hidup golongan itu ke arah yang lebih baik. Pengarah Kemas Negeri Khairuddin Mat Nasir berkata, program anjuran bersama Jabatan Kemas dengan Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Lawas memfokuskan golongan asnaf terpilih melalui temuduga yang diadakan bulan Mei lalu sebelum mengikuti kursus dan latihan yang ditetapkan Jabatan Kemas. Menurut Khairuddin, memasuki kali kedua penganjurannya, seramai 10 peserta dari Lawas terpilih mengikuti program asnaf berdikari kemas peringkat negeri di Lawas. Jelasnya, para peserta diberikan bimbingan berkaitan keusahawanan meliputi asas pengurusan keuangan, pelesenan dan pengendalian makanan dan keperluan-keperluan lain. Mereka juga diberikan pilihan untuk memilih 3 kategori perniagaan makanan, iaitu aneka cucur, air balang atau produk sejuk beku. Kita telah memberi mereka sedikit latihan khusus untuk perniagaan, dan akhirnya kita memberikan mereka kit-kit perniagaan untuk mereka memulakan perniagaan, asas perniagaan. Program ini menampakkan kejayaan dengan penerima-penerima bantuan ini, asnaf ini telah mula berniaga dan telah merekodkan jumlah pendapatan yang memberangsangkan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian gerai usahawan program asnaf berdikari kemas peringkat negeri Sarawak dan program Hari Potensi Tebika Kemas Rounders peringkat zon 6 di dataran Bandar Lawas. Sementara itu, para peserta yang ditemui pemberita teruja mengikuti program itu. Tabung Baitul Mal Sarawak memberi saya untuk menambah pendapatan. Sebelum ni mengharapkan bantuan saja. Selepas ada perniagaan, jadi pendapatan saya ada bertambah. Syukur Alhamdulillah, saya berniat dalam hati untuk tidak mengharapkan bantuan, insya-Allah. Syukur Alhamdulillah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan bisnes saya ni makin maju lagi lah. Mungkin dapat produk keluar daripada Brunei ataupun dari Sabah kah, okey lah, dari Miri, okey. Bolehlah, mudah-mudahan insya-Allah saya akan cuba usahakan lagi untuk meneruskan seterusnya. Di Sarawak setakat ini, seramai 20 peserta terpilih mengikuti program Asnaf Berdikari Kemas. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak. Selepas ini kita ke Sabah. Jangan ke mana-mana. Dan fokus negeri di Bawah Bayu petang ini, polis bersiap lebih 8,000 anggota dengan kursus berperingkat persediaan pilihan raya umum ke-15. Butiran lanjut bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Ya, Atika. Kontingen polis Sabah sentiasa bersiap siaga menghadapi pilihan raya umum ke-15. Antara persediaan dibuat adalah melengkapkan latihan dalam perkhidmatan secara berperingkat melibatkan lebih 8,000 anggota polis di negeri ini. Pihak PDRM Sabah dengan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak kami dah beberapa kali mengadakan pertemuan dan mesyuarat dengan Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Sabah terutama dalam persediaan kita menghadapi PRU yang ke-15. PDRM kita sentiasa mengekalkan di tahap persediaan. Jadi pihak kami sekarang ni masih lagi untuk kita memberi latihan perkhidmatan. Datuk Idris menyatakan perkara tersebut dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah di Kota Kinabalu. Menurutnya, bagi Sabah, logistik dan pengangkutan antara perkara utama yang perlu diberi tumpuan bagi memastikan setiap operasi berjalan lancar. Selain itu, Datuk Idris turut menekankan isu melibatkan komunikasi dan perhubungan terutama melibatkan liputan internet. Jelasnya, perkara tersebut dalam penelitian Polis Sabah untuk diperbaiki agar tidak wujud sebarang isu khususnya semasa PRU berlangsung. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah bercadang menjadikan tanaman kelapa sebagai salah satu sumber pendapatan rakyat dalam usaha menurunkan kadar kemiskinan. Langkah berkenaan juga sekaligus menangani isu tanah terbiar milik kerajaan negeri. Untuk membangun tanah-tanah kita yang masih terbiar supaya boleh membawa hasil kepada mereka yang tergolong dalam B40. Kita sasarkan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat. Dan kemarin selepas mesyuarat kabinet, kita juga telah menyentuh sedikit sebanyak mengenai bagaimanakah pembasmian kemiskinan secara bersasar itu dapat dibuat. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan ke ladang kelapa PJ Nagus Malaysian Kuwaiti Investment Company MKIC di Semporna. MKIC mengembangkan aktiviti peladangannya ke Sabah sejak 2018 telah mencapai jumlah tanaman kelapa pelbagai baka di tanah seluas 834 hektar. Antara baka kelapa berhasil tinggi berjaya ditanam termasuklah Matag, Takunan, Melayan Dwarf dan Vietnam Dwarf. Lebih 30% kawasan tanaman kelapa di ladang ini telah mula mengeluarkan hasil. Ladang berkenaan turut menjangka menjelang tahun 2026 mampu menghasilkan lebih 20 juta kelapa setahun. Semua agensi kerajaan dan korporat perlu berperanan dalam pembentukan generasi muda dengan penerapan ilmu dan nilai perpaduan. Antaranya, penghasilan generasi muda yang memiliki daya pemikir cemerlang dengan jati diri yang terpuji. Pengisian kemerdekaan dengan melahirkan anak-anak kita modal insan yang perlu kita bina dengan nilai ilmu pengetahuan, karena dengan ilmulah kita akan beroleh kemakmuran, kesejahteraan, karena kesejahteraan, kemakmuran negara tunjangnya adalah pengetahuan, tunjangnya adalah ilmu pengetahuan. Dia berkata demikian selepas Forum Anjung Merdeka di Masjid Nurul Hikmah Bukit Padang, Kota Kinabalu.
Menurut Datuk Dr. Muhammad Arifin, ilmu dan perpaduan perlu seiring bagi memastikan keharmonian negara berkekalan. Justru semua pihak perlu berganding bahu dalam usaha pembentukan generasi muda berilmu demi masa depan negara dan kesejahteraan rakyat. Forum Anjung Merdeka terbitan Radio Sabah FM menampilkan Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin dan Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Azrul Ibrahim sebagai panel, manakala Ketua Penolong Pengarah JAINS Ustaz Awang Juri Awang Tahir sebagai moderator. Seramai 100 pelajar Kolej Teknologi Yayasan Sabah YSCT akan mendapat manfaat melalui sumbangan zakat asnaf bernilai RM10,000 daripada Bank Islam. Sumbangan berkenaan akan disalurkan kepada tabung kebajikan YSCT dan penyampaian agihan sumbangan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak kolej sendiri. Satu usaha yang baik yang patut kita tributkan kepada CEO Yayasan Sabah College of Technology, Tuan Haji Samin, atas inisiatif ini, dan saya yakin akan banyak lagi perubahan-perubahan yang mampu membawa warga YSCT ini ke arah yang lebih positif. Untuk melahirkan usahawan-usahawan bukan saja dalam kalangan masyarakat Islam tetapi juga non-Muslim, menyediakan pembiayaan modal permulaan kepada mereka. Mereka berkata demikian selepas penyerahan sumbangan zakat asnaf Bank Islam di YSCT Kota Kinabalu. Pihak YSCT turut mengalu-alukan kerjasama dan sokongan pelbagai pihak bagi merealisasikan hasrat mewujudkan pembinaan Kolej Islam Kerajaan Negeri pertama di Sabah. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan terus memperkasa budaya kitar semula sebagai kunci terhadap kelestarian kehidupan yang mapan dan berdaya tahan, terutama melibatkan pengurusan sisa pepejal. Pengukuhan hasrat tersebut antaranya diterjemah melalui kempen Beauty's Love Upcycle. Kami mau promote upcycle, recycle, anything to do with environment. So kami boleh gunakan dia orang sebagai network untuk kita create lebih pendedahan awareness kepada rakyat tempatan lah. Yang ini sebenarnya adalah sebahagian daripada komponen aktiviti komponen vibrant Kota Kinabalu. Ya. So ini sebenarnya bukan satu opportunity yang senang kita dapat lah. Beliau berkata demikian kepada media semasa menghadiri program Beauty's Love Upcycle di Ibu Negeri. Seramai 26 peserta akhir Miss World Malaysia terlibat dalam program tersebut. Antara aktiviti berlangsung adalah upcycling coffee capsule craft, menjahit eco bag, menganyam bakul dan decoupage art and craft. Manakala kemuncak program memfokuskan proses kitar semula bahan buangan kepada penghasilan barangan bernilai. Sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Program Malaysia Teguh Bersama, dan untuk lebih banyak berita dalam negeri kembali bersama dengan Atikah Naim di Angkasa Puri. Teruskan Atikah. Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2022. 31 Ogos 2022. Rabu bermula pukul 7 pagi. Bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir. Bersua kembali, program Semarak Merdeka kibarkan jalur gemilang. Buat julung kalinya, kawasan rukun tetangga KRT Kampung Gong Baru di Mukin Tok Nasik, Kuala Terengganu mengambil inisiatif mengadakan program Jalinan Muafakat Keluarga Malaysia 2022. Meski dalam skala kecil, tetapi sambutan diterima oleh komuniti setempat cukup meriah ditambah suasana penuh muhibah dengan pelbagai aktiviti dilaksanakan. Laporan wartawan Taufik Adnan. Sambutan meriah terutamanya dalam kalangan kaum wanita pelbagai lapisan usia. Mereka sepakat menyertai pelbagai aktiviti disediakan penganjur. Ada di antara mereka terdiri daripada suri rumah, menyertai pertandingan memancing ikan darat, terlibat dengan demonstrasi masakan kuih tradisional, mengayam tika, songket dan wow. Manakala golongan lelaki pula terlibat dalam permainan sukan rakyat seperti bowling nyo, hoki kayu nibung dan berlari dalam bunyi.
Suasana okey, macam dari segi sukaneka ada, dari segi masakan ada. Jadi dia campurkan satu. Tu memang maknanya program ni memang berjaya lah. InsyaAllah akan diteruskan. Diteruskan untuk semua sekali lah. Saya generasi baru, saya sangat teruja sebab buat program macam ni. Saya harap pihak penganjur dapat melaksanakan program ni. Dapat menikmati kekuatan suasana. Di antara demonstrasi makanan yang mendapat perhatian adalah penghasilan dan penyediaan kuih tradisional penduduk Pantai Timur iaitu Lok Lik dan Bekam. Ia sekurang-kurangnya dapat memberi pendedahan kepada generasi baru dan mereka yang kurang mengenali kuih muih sebegini. Program ini turut mendapat perhatian Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Datuk Norison Ramli yang menyempurnakan perasmian penutup. Setiap KRT akan melaksanakan program Semarak Merdeka ni dengan mengibarkan jalur gemilang dan mengadakan beberapa aktiviti lain lah. Seperti mana yang dimaklumkan oleh pengurusi KRT di sini, diorang akan adakan program mengacau berbuah syura, program SRS iaitu rondaan bersama-sama dengan PDRM dan Rela dan memberi bendera-bendera kepada rumah ke rumah. Biasanya kita buat program berbentuk kata orang sambutan bulan kemerdekaan, contohnya tali aiton, Zumba kemerdekaan, tapi dengan kehadiran Ketua Pengarah ini kita memberi peluang kepada pembuat-pembuat makanan ataupun pembuat-pembuat pereka-pereka untuk menonjolkan aktiviti masing-masing. KRT Kampung Gong Baru sebelum ini sememangnya terkenal dalam kalangan para pemancing ikan darat, khususnya di Kuala Terengganu, kerana sentiasa menganjurkan aktiviti memancing parit tali air. Malah ahli KRT di sini juga mengambil inisiatif melepas beberapa spesies ikan darat seperti keli dan haruan untuk menjadi tarikan kepada kaki pancing dan secara tidak langsung dapat membiak di sepanjang parit besar ini. Usaha dilakukan komuniti di sini bukan sahaja memperkenalkan keunikan dan keistimewaan yang ada, tapi turut membantu dalam secara tidak langsung menjana pendapatan ekonomi setempat. Keluarga Malaysia teguh bersama. Taufik Adnan, RTM. Lebih kurang 2,000 pengunjung termasuk usahawan serta agensi-agensi di Karnival Terengganu Maju Berkat Sejahtera TMBS mula membanjiri perkarangan pentas utama Padang Awam Binjai Kemaman. Program 3 hari ini dijangka dihadiri lebih 10,000 pengunjung. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan Dakwah dan Penerangan Negeri Terengganu, Haji Muhammad Nur Hamzah berkata, tujuan karnival ini adalah untuk menyatukan ummah daripada pelbagai bangsa dan kaum di setiap lapisan masyarakat. Karnival tersebut juga dijadikan satu platform penyampaian maklumat daripada pelbagai agensi kerajaan. Alhamdulillah, karnival yang kita adakan di seluruh negeri. Tadi pagi petang tadi saya pergi dekat Dua Bandar. Alhamdulillah juga mendapat sambutan dan setakat inilah saya mendapat maklumat daripada agensi-agensi yang terlibat dan jawatankuasa yang mengurusnya, khususnya daripada UBDI sendiri sebagai pemantau dan pengemudi tentang program ini. Kita mendapat respon yang baiklah setakat ini. Beliau menyatakannya selepas melawat aktiviti gerai jualan usahawan dan pameran agensi-agensi di Karnival Terengganu Maju Berkat Sejahtera TMBS peringkat Dun Air Putih Binjai Kemaman. Kementerian Belia dan Sukan KBS komited menjadikan Menara Kuantan 188 di Pahang sebagai hub sukan ekstrim negara. Kuantan 188 International Extreme Challenge KIEC bakal menjadi acara sukan lasak pertama yang akan diadakan di menara itu sejak beroperasi hujung tahun lalu. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Limker, penganjuran itu dilihat mampu menggalakkan lagi penganjuran aktiviti lasak yang mula mendapat tempat dalam kalangan anak muda. Menurut beliau, perkembangan sukan dan penganjuran
program aktiviti bertaraf antarabangsa ini turut memberi peluang pekerjaan kepada belia-belia. Kuantan ini satu-satu tahun bangunan 188 dan inilah platform yang kita boleh gunakan untuk menggerakkan belia, mengadakan banyak aktiviti penganjuran, sponsor, pengiklanan dan menggerakkan sports for all serta memantapkan lagi industri sukan yang memang antara matlamat KBS supaya kita memantapkan dan mengharapkan industri sukan ini berkembang supaya boleh mewujudkan banyak lagi ruang untuk belia-belia mempunyai aktiviti riadah secara tersusun dan berdisiplin. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran Kuantan 188 International Extreme Challenge dan Pesta Kuantan 188 di Kuantan Pahang. Dalam program yang akan dianjurkan itu, aktiviti terjunan base turut diadakan pada malam ambang Hari Kebangsaan. Skuad Seri Pahang FC bawah 19 tahun berdepan misi penting apabila melayan kunjungan Selangor FC pada aksi final kedua Piala Belia 2022 di Stadium Majlis Perbandaran Temerloh MPT malam ini. Setelah 18 tahun gagal melayakkan diri ke pentas final, Ketua Jurulatihnya Bahar Osman menyifatkan misi menjulang kejuaraan tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Ini kerana anak buahnya sudah melakukan persiapan rapi dan berada dalam keadaan stabil untuk melakar kejayaan. Namun beliau turut berharap para pemainnya kekal tenang dan tetap tidak gugup beraksi di hadapan penyokong sendiri. Dalam aksi final pertama di Stadium UiTM Shah Alam 20 Ogos lepas, skuad muda Seri Pahang tewas tipis 0-1 kepada Selangor hasil jaringan Harry Danish Haizon pada minit ke-54. Sementara itu, pengendali Selangor Muhammad Firdaus Aziz mahu anak buahnya beraksi tanpa tekanan namun pada masa sama menampilkan aksi terbaik untuk meraih kejayaan. Ini kerana mereka telah memiliki kelebihan 1 gol dan perlu meneruskan momentum berkenaan di gelanggang lawan malam ini. Jumlah pengundi di Perak meningkat lebih 11% dengan pertambahan 112,000 pengundi baru muda susulan pendaftaran automatik undi 18. Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri Muhammad Nazri Ismail berkata, pertambahan tersebut menjadikan jumlah pengundi berdaftar ketika ini seramai 2.1 juta orang. Jelasnya kira-kira 100 ke 120 pengundi baru didaftarkan setiap hari di negeri ini. Dalam tempoh 1 bulan lebih kurang 3,000 tambahan lah. Itu untuk yang baru lah. Yang lama sebelum tu dia dah masuk. Mana yang dari segi pendaftaran pertambahan setiap bulan ni, kita buat setiap bulan mana dalam lebih kurang 3,000. So dari 112,000 ni ialah dari segi penglibatan mereka, kita harap mereka ni diberi peluang kali pertama mengundi, gunakanlah peluang yang telah kita berikan. Hak ada pada mereka, tanggungjawab ada pada mereka, terpulang kepada mereka nak tunaikan tidak. Tapi bagi saya di peringkat SPR Negeri Perak, kita galakkan mereka keluar untuk bersama-sama mendemokrasikan pilihan raya negara lah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan taklimat pilihan raya kepada petugas RTM Perak di Ipoh. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan 39,000 petugas telah bersedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 kelak. Snip Sky atau bergambar di pelantar Menara Alustar pada ketinggian 100 meter dengan mengibarkan jalur gemilang. 4 pelajar dan guru Sekolah Kebangsaan Seberang Perak Alustar Kedah melakukan aksi itu bagi menzahirkan semangat kemerdekaan. Pelajar berkenaan M. Sativaka, 9 tahun, Syifa Amira Azhar Anwar, Muhammad Firdaus Ramlan dan Muhammad Kuyum Osman, 12 tahun membawa naik jalur gemilang dan poster Sekolahku Sejahtera diiringi guru Nuranisa Muhammad Saleh bergambar di pelantar menara tersebut. Guru Besar SK Seberang Perak Muhammad Nawawi Hamid berkata, program Sekolahku Sejahtera itu antara pengisian acara bagi menzahirkan rasa cinta kepada negara yang diadakan di Menara Alustar
Star. Program dianjurkan untuk menyuntik semangat kecintaan kepada murid-murid untuk datang ke sekolah dalam keadaan sihat dan seronok. Seramai 142 murid dan 19 guru dan kaki tangan sekolah hadir dalam majlis ini. Seramai 40 peserta termasuk 8 wanita mencipta sejarah menerusi aktiviti kayak berkumpulan sejauh 42.8 km dari Langkawi ke Satun dalam tempoh 7 jam. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Sektor Perancangan dan Pembangunan LADA, Wan Kamarul Faisal Kamardin berkata, ia antara usaha mempromosi Langkawi dan Satun sebagai destinasi geopelancongan terbaik di dunia. Program ini dan ini adalah program pertama pasca pandemik. Program ini juga telah dirancang dengan kerjasama pihak Gubernur Satun yang mana semasa lawatan TYT ke Langkawi pada awal Ogos yang lalu, kita telah merancang program ini bersama-sama untuk mengeratkan hubungan di antara kedua-dua copak. Sementara itu, Ketua Ekspedisi Muhammad Khairi Mat Nanyan berkata persiapan awal dilakukan selama 3 bulan sebelum intensif dilakukan dalam tempoh sebulan lalu. Pasukan ekspedisi pada hari ini adalah pasukan pertama yang akan merentas Lautan Selat Melaka untuk ke Thailand. Jadi bersempena dengan bulan kemerdekaan juga. Jadi kita anjurkan ekspedisi ini. Sejurus melepasi perairan antarabangsa, ekspedisi akan disertai 20 peserta kayak dari Bangkok, Trang dan Phuket sebelum sama-sama mendayung ke jeti Tamalang Santun. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Saya sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2022. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Saya sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun 2022. Malaysia terbaik. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Malaysia teguh bersama. Majlis Bandaraya Melaka bersejarah MBMB dalam peringkat kajian untuk membenarkan penggunaan pengangkutan mikromobiliti seperti skuter elektrik sebagai mod pengangkutan terbaru di kawasan pelancongan Bandar Hilir. Datuk Bandar MBMB, Datuk Zainal Abu berkata, ia selaras saranan yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Mamat Rustam ke arah usaha mengurangkan kesesakan di lokasi tumpuan. Katanya beberapa perkara tertentu seperti laluan khusus dan aspek keselamatan akan dibincangkan secara lebih terperinci bersama pelbagai agensi termasuk Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam masa terdekat. Yang itu sebenarnya dalam tahap kajian yang amat komprehensif kerana penggunaan skuter di atas jalan ini memang pernah disarankan, cuma kita sedang mereka bentuk jalur ataupun jalinan kita panggil alignment untuk khusus untuk kenderaan ini yang tidak boleh berada bersama dengan kenderaan-kenderaan lain di atas jalan raya. InsyaAllah pasal kita juga dah ada kita punya bicycle green lane, cuma kita akan lihat nanti dari segi kelebaran bicycle green lane ni kita akan extend, kita juga akan dapat peruntukan daripada Kementerian Kajian Tempatan untuk itu. Beliau memaklumkannya di Air Keruh. SWM Environment Sedia Berhad SWM Environment menyemarakkan Bulan Kebangsaan tahun ini dengan pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang di seluruh cawangan operasinya di Negeri Sembilan secara serentak yang melibatkan 100 buah kenderaan dan jentera yang turut dipasang bendera dengan pembambitan 1,853 warga kerja.
Menurut pengurus korporat SWM Environment Mamak Nurlisam Nordin, 500 jalur gemilang diagi-agikan kepada orang ramai agar sambutan merdeka dapat dizahirkan dengan lebih bermakna. Program dan agihan dijalankan dengan kerjasama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal SW Corp, Negeri Sembilan serta Kerajaan Negeri. Kita juga ingin jadikan persambutan ini, program ini sebagai menyuntik semangat patriotisme di kalangan pekerja-pekerja kita dan juga mesej kita sampaikan kepada masyarakat umum. Dan SWM Environment sentiasa mengambil peluang seperti program pada hari ini untuk mengajak masyarakat kita memerdekakan minda kita dalam memastikan tanggungjawab kebersihan itu ada kebersamaannya. Beliau ditemui pada program pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang di Pantai Cahaya, Port Dickson. Semasa pelancaran, 8 buah kenderaan berjentera dilepaskan, antaranya lori kompakter, lori tripper dan jentera pembersihan pantai, jengkaut, sidecar serta lori bas. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun. Semoga Malaysia bebas daripada ancaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari 69 Komando Pasukan Gerakan Khas Polis Diraja Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun 2022. Semoga Malaysia terus maju jaya, sejahtera dan merdeka. Merdeka! 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 Berita wilayah 26 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Juga semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.